Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Sebelum kita mula insya-Allah, suara saya jelas tak? Suara saya jelas tak? Subhanallah. Okay, subhanallah. Okay, Puan Suhaila, Puan Aisyah, Masya Allah. Okay, Tuan Zulkifli, Tuan Yahya. Suara saya jelas tak? Boleh dengar tak suara? Suara jelas? Line saya jelas ke? Okay, subhanallah. Sebelum kita mulakan insyaAllah. Okay. Baik, alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب أحزهم وانصرنا عليهم ربي ياسر ولا تعسر ربي تمم بالخير آمين يا رب الله تعالى. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah jemput masuk tuan-puan, masya-Allah walaupun di mana pun tuan-puan berada. Subhanallah moga-moga kita dapat manfaat daripada perkongsian pada pagi ini insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan subhanallah kita akan tadabbur surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 30 hingga 31 insya-Allah. Tapi sebelum kita lihat pada ayat ini, sebelum kita lebih pergi kepada ayat ini satu persatu insya-Allah, kita akan mulakan dengan satu kisah, masya-Allah Kita akan mulakan dengan satu kisah, satu nama seorang pemuda yang subhanallah luar biasa. Luar biasa apa nanti insya-Allah kita akan bincang. Jemput masuk subhanallah tuan-puan. Moga-moga yang sedang bersama-sama kita pada pagi ini, kalau diberi kalau ada yang di antara kita yang mungkin kurang sihat, sakit, moga-moga Allah berikan kesembuhan insya-Allah. Jikalau hatinya gelisah, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan insya-Allah kepada kita semua. Moga-moga kita mulakan hari pada pagi ini dengan terus rasa seronok berbaik sangka kepada Allah insya-Allah. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan tadabbur surah Ali Imran ayat 30 hingga 31. Kita nak lihat bagaimana cara untuk mendapatkan cinta Allah. Cara untuk mendapatkan cinta Allah. Para pendengar, para penonton subhanallah bila kita sebutkan cinta, kita akan sehabis baik melakukan apa juga perkara yang disukai, yang diredai oleh orang-orang. Kalau orang-orang yang kita cintai, kalau pasangan kita, ibu ayah kita, kalau anak kepada ibu ayah, pasangan sesama pasangan, kita akan berusaha melaksanakan, mencari apa saja cara untuk terus menyemarakkan rasa cinta,
menyuburkan rasa cinta kepada diri kita dan juga pasangan, kepada orang-orang sekeliling kita. Ada cara, usaha, dan kita akan terus menuju kepada arah itu. Mana yang dia suka kita buat, mana yang dia tak suka kita tinggal, insyaAllah. Jadi bila kita sebut tentang perkara ini, hari ini kita akan lihat tadabbur dalam surah Ali Imran, bagaimana untuk pula kita mendapat dan meraih cinta daripada Allah Azza wa Jalla. Usaha kita, bagaimana caranya? Subhanallah, di dalam surah Ali Imran nanti kita akan lihat. Tetapi pada awal ini kita nak kongsikan berkaitan satu kisah. Berkaitan satu kisah seorang pemuda yang namanya Hubaib bin Zaid. Hubaib bin Zaid, seorang pemuda yang subhanallah disebutkan dia hanyalah mempunyai 3 perkara sahaja dalam hidup dia. Masya Allah, tak ada banyak benda pun yang dia miliki, yang dia ada, yang dia punya. Hanya 3 perkara. Apa dia 3 perkara tu tuan-puan sekalian? Hubaib bin Zaid mempunyai, yang pertamanya ada sebuah mushaf Al-Quran. Dia ada mushaf Al-Quran. Itulah yang dibawanya ke mana-mana, sebagai penemannya, sebagai penghiburnya, ya, yang dia akan baca setiap kali ada masa-masanya, ya, ada masa-masa senggangnya, diisi dengan bacaan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Maka yang kedua, apa yang dimiliki oleh Hubaib bin Zaid adalah sebilah pedang. Pedang itulah juga yang digunakan setiap kali mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita kata berperang, pergi ke medan jihad, ya, untuk melawan musuh-musuh Islam dengan sebilah pedang tersebut, ya, mengikuti Nabi, ya, untuk menegakkan syiar Islam, ya, itu kedua. Yang ketiga, apa yang dimiliki oleh Hubaib bin Zaid adalah satu lembar kain yang dijadikan sebagai sejadah. Ini antara 3 perkara yang dia akan bawa ke mana-mana, ya, sejadah. Maka subhanallah, apa yang kita nak kongsikan berkaitan pemuda ini, Hubaib bin Zaid ini, apa hebatnya dia, apa yang kita nak belajar dan apa yang kita nak ambil daripada kisah ini, dan kita akan tadabbur juga dalam surah Al-Imran sekejap lagi. Subhanallah, ketika mana satu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat ketika itu dengan disebutkan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku, Nabi kata, akan mengutuskan salah seorang di antara kalian untuk menemui seorang yang zalim, raja dunia. Maka janganlah kamu membantah perintahku. Maka subhanallah, Nabi nak mengutuskan seseorang bertemu dengan seorang yang zalim, ya, untuk diutuskan ataupun untuk menjadi perantara, kan, utusan, menghantar pesanan, surat, ya, begitu. Jadi siapakah yang Hubaib bin Zaid ini akan jumpa? Hubaib ini adalah seorang pemuda yang sangat hebat, ya. Maka ketika ini Nabi belum lagi announce, Nabi belum bagi tahu lagi siapa di antara kalian, wahai para sahabat, yang aku akan utus kalian ini kepada seorang ini, iaitu Musailamah Al-Kazab, ya. Maka apa yang berlaku? Nabi pun mengatakan, dalam antara ramai-ramai mereka menyebutkan, ya Rasulullah, kami dengar dan kami taat, kami patuh. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami ikut, kami patuh. Maka Nabi pun menyebutkan bahawa wahai Hubaib bin Zaid, Nabi menyeru Hubaib, ya Hubaib bin Zaid, berdirilah kamu dan pergilah bertemu dengan siapa? Musailamah Al-Kazab, seorang yang zalim, yang mengaku dirinya juga sebagai utusan Allah, sebagai seorang Nabi. Subhanallah, ya, seorang pendusta. Maka Nabi nak mengutuskan siapa? Hubaib. Maka lantas bersiap-siap Hubaib, ya, Hubaib bin Zaid bersiap-siap untuk menjadi utusan Nabi, berjumpa dengan Musailamah Al-Kazab. Dan ketika dia bersiap-siap, ibunya pun dalam keadaan subhanallah, bagaimana kekuatan seorang ibu yang salihah, yang bila mana Nabi perintah dan diutuskan itu adalah untuk tujuan dakwah, tujuan seru, tujuan mengajak kepada kebaikan, maka ibu
yang nak melepaskan anak ini, dia tahu bahawa anak ini akan dilepaskan dan akan menuju kepada seorang yang bukan, kita kata bukan biasa-biasa, seorang yang zalim, seorang yang tidak berhati perut, begitu. Maka sebelum nak dilepaskan, ibu ini menangis dalam keadaan bukanlah menangis tidak redha, tetapi menangis yang dia tahu bahawa itu adalah pertemuan, perjumpaan akhir bersama dengan anaknya. Subhanallah, walaupun ketika itu belum lagi pergi, walaupun ketika itu dia menjadi sebagai satu utusan, bukan untuk pergi berperang, ya, bukan Nabi suruh memerangi, tidak, tetapi Nabi mengutuskan untuk menyampai pesanan. Tapi seorang ibu, subhanallah, nalurinya sudah mengetahui bahawa ini adalah pertemuan yang terakhir bersama anaknya. Maka dilepaskan, diredai anak tadi. Maka nak ceritanya tuan-puan sekalian, Masya Allah, apa kekuatan yang boleh kita belajar? Kita akan lihat ketika mana Hubaib bertemu dengan Musailamah Al-Kazab. Bertemulah, pertemuan ini berlaku. Maka bila mana berlakunya pertemuan ini, Musailamah Al-Kazab bertanya kepada Hubaib bin Zaid, apa yang menyebabkan kamu datang kepada aku? Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Maka jawablah, ya, Hubaib yang mengatakan bahawa aku datang untuk membawakan surat utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang, kita kata sebagai orang utusan, sebagai orang tengah. Maka bila mendengar sahaja kata-kata daripada Hubaib, maka tanyalah Musailamah Al-Kazab. Dia kata apa? Adakah, subhanallah, kamu bersaksi bahawa dia, iaitu Muhammad itu adalah Rasul Allah? Ya, sebagai seorang yang kejam, zalim, yang mengakui dia adalah sebagai seorang nabi, ya, yang palsu, yang dusta ini. Maka dia bertanya pula kepada pemuda tadi, Hubaib, adakah engkau meyakini dan bersaksi bahawa dia, yakni Muhammad itu adalah Rasul, yakni utusan Allah? Maka apa jawapan Hubaib? Hubaib tahu yang dia ada di sisinya, di hadapannya adalah seorang yang bukan kalang-kalang, ya, bukan orang yang boleh kita kata bertoleransi ni. Tapi jawapannya, subhanallah, tetap saja dengan beraninya menyatakan, aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan beraninya menyatakan. Maka Musailamah ini tak puas hati lagi. Musailamah Al-Kazab tanya lagi. Dia kata apa? Adakah engkau juga bersaksi bahawa aku, Masya Allah, adalah Rasul Allah? Adakah engkau bersaksi bahawa ketika ini aku adalah Rasul Allah? Maka Hubaib mengatakan dengan lantang dan keras dan dengan keyakinan bahawa saya tidak dapat mendengar hal seperti itu, sesuatu itu yang disebutkan oleh Musailamah Al-Kazab itu. Nak katanya bahawa dia menyebut dengan lantang, aku tak pernah dengar cerita pasal itu, aku tak pernah dengar tentang perkara tersebut yang engkau adalah seorang Rasul. Dengan beraninya, dengan yakinnya, Masya Allah. Maka ditanya sekali lagi oleh Musailamah Al-Kazab kepada Hubaib bin Zaid soalan yang sama, adakah engkau meyakini dan bersaksi bahawa dia, yakni Muhammad itu pesuruh Allah? Maka dijawab sekali lagi dengan lantang, dengan yakin. Maka apa yang berlaku? Puan-puan, kalau kita sebut kan, seorang yang zalim, seorang yang tak berhati perut, ya, bila dia dengar jawapan-jawapan yang sebegitu, pastilah bagi kita seolah-olahnya macam provokasi, kan, seolah-olahnya macam beraninya, kan. Jadi apa yang berlaku, subhanallah, Musailamah Al-Kazab menyuruh salah seorang orang suruhannya atau tenteranya dengan mengatakan, potonglah sebahagian daripada anggota tubuhnya. Potonglah sebahagian daripada anggota tubuhnya. Masya Allah. Dengan kesaksian, dengan keyakinan, dengan keimanan itu, ya, subhanallah, maka apa yang berlaku? Bahagian-bahagian tubuh, ya, Hubaib bin Zaid dipotong satu persatu. Kerana keyakinannya. Kerana keyakinannya kepada Allah, kerana keyakinannya, keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, disebutkan juga, ya, kerana kisah inilah, ya, bila mana soal jawab berlaku, potong memotong berlaku, maka kerana memotong bahagian tubuh yang lain pula, ya, akhirnya, ya, apa yang berlaku? Musailamah Al-Kazab memotong, mencincang tubuh Hubaib bin Zaid
dan menyebabkan Hubab bin Zaid mati ketika itu, mati syahid. Ya, subhanallah. Dalam pertemuan yang kita kata pertemuan yang singkat, yang ringkas, tetapi menyebabkan seseorang yang namanya Hubab bin Zaid, walaupun mungkin matinya dalam keadaan yang kita rasa mengerikan, dipotong-potong anggota tubuhnya, ya, disiat-siat tubuhnya, ya, dagingnya daripada tulang belulangnya, daripada tulang yang lainnya, Masya Allah. Tetapi perkara inilah yang menyebabkan, subhanallah, jiwanya, keimanannya, ya, luar biasa. Maka apa yang boleh kita belajar, apa yang boleh kita ambil daripada kisah seorang pemuda yang luar biasa ini, ya, keyakinannya, keteguhannya, ya, kepada apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi perintahkan. Masya Allah. Inilah perkara-perkara yang kita akan bawa nanti dalam tadabbur surah Ali Imran. Dan Masya Allah tuan-puan, kalau kita tengok isu semasa juga, kita ambil sikit bagaimana yang berlaku ketika ini bersama dengan sahabat-sahabat kita, ya, di Palestin antaranya, di Gaza antaranya. Masya Allah kan, beberapa ketika ini kita tahu bahawa adanya gencatan senjata, adanya pertukaran tawanan, banduan. Bagaimana subhanallah kita lihat luar biasanya akhlak orang Muslim, yang mana Nabi katakan, yang disebutkan orang Muslim ini orang akan rasa selamat, orang mukmin ini orang-orang sekeliling akan rasa aman dengannya. Maka benarlah, ya, ketika mana dilihatkan, pertontonkan akhlak sebenar orang Muslim, orang mukmin ini, ketika mana pertukaran banduan berlaku, subhanallah, dalam keadaan kondisi yang berbeza. Masya Allah. Bagaimana ketika mana tentera Muslim melepaskan tawanan, dalam keadaan tawanan rasa gembira, bahagia, ya, malah seolah-olah pertemuan itu sukar untuk dipisahkan. Tetapi berbeza pula keadaan kepada orang-orang Muslim yang menjadi tawanan, yang dilepaskan dalam keadaan subhanallah, ada yang jari-jarinya terputus, tak ada jari, ya, pergi dalam keadaan ditangkap dalam keadaan sempurna, balik dalam keadaan cacatnya tubuhnya. Ya, disebutkan, diceritakan juga bagaimana keadaan tawanan-tawanan, menceritakan semula keadaan mereka, ya, ketika mereka ditahan. Subhanallah, luar biasa, luar biasa, luar biasa kezaliman yang berlaku. Apa yang berlaku tuan-puan? Subhanallah, mereka dikurung dalam keadaan dibiarkan, kalau perempuan dirogol, dicabul, ya, dibiarkan dalam keadaan yang memalukan. Dan kemudian tawanan-tawanan yang lain juga dibiarkan dalam keadaan tidak ada makan dan minum, ya, subhanallah. Ataupun diletakkan kepada ruang-ruang, tempat-tempat yang kita kata mengerikan, diletakkan bersama-sama dengan anjing-anjing liar yang ganas, subhanallah. Tapi perkara ini tuan-puan, kita lihat satu persatu. Perkara ini menyakitkan, perkara ini memayahkan, perkara ini menyukarkan, subhanallah. Tetapi dalam masa yang sama ia menghidupkan hati-hati, jiwa-jiwa orang-orang sekelilingnya, juga melihat dan menghidupkan jiwa-jiwa kita, bahawa subhanallah, kekuatan ini, ketenangan ini, ya, trauma itu pasti ada tuan-puan, kesakitan itu pasti tidak dapat dilupakan. Apa sahaja perkara-perkara yang dilalui itu pasti susah untuk ditinggalkan, dilupakan. Tetapi apa yang kita nak belajar, bagaimana subhanallah, ada satu kisah ketika mana tawanan, ya, orang perempuan Palestin yang dilepaskan, dan menceritakan bahawa ketika setiap saat yang dilalui di dalam tahanan, dan setiap keseksaan yang dilalui, kesakitan yang diterima, jiwanya, hatinya tidak pernah lepas daripada memuji dan mengingati Allah. Subhanallah, luar biasa. Maka itu rupa-rupanya kekuatan-kekuatan yang mereka kutip sebagai kekuatan yang mereka pegang ketika saat tidak ada lagi, kalau kita katakan, kekuatan yang lain. Kekuatan mereka yang utama itu adalah pergantungan kepada Allah. Mereka tahu bahawa kesakitan mereka luarannya, tetapi dalaman mereka Allah sembuhkan sikit demi sikit. Luar biasa. Maka apa yang kita nak belajar tuan-puan sekalian, kisah sama juga dengan Hubab bin Zaid. Walaupun kita kata setiap kali dipotong anggotanya ditanya semula, tetapi keyakinannya kepada Allah tak pernah goyah.
bagaimana keimanannya kepada Nabi tidak pernah lari. Subhanallah. Kesakitan itu malah tidak menyebabkan keimanannya, pergantungannya, pegangannya goyah dan lumpuh. Luar biasa. Sebab itulah apa yang kita nak belajar sama-sama, subhanallah, bagaimana untuk kita rasa kekuatan ini dalam jiwa kita saat ini. Rupa-rupanya orang yang hatinya gelisah, orang yang ada kepayahan, kesusahan, kita nak ambil kekuatan ini bersama-sama masuk dalam jiwa dan diri kita. Rupa-rupanya ini kekuatan yang kita perlu ada. Subhanallah. Kita dah banyak kisah-kisah. Bagaimana kisah-kisah para sahabat yang terdahulu. Ramainya kisah-kisah yang diceritakan, dikhabarkan. Ketika mereka ini beriman, tapi malah keimanan mereka itu menyebabkan mereka ini disakiti, diseksa dan sebagainya. Maka kenapa untuk kita belajar kisah ini supaya kita boleh mendapat satu kekuatan bahawa kesakitan yang datang pada kita, kesusahan yang hadir dalam hidup kita tidak akan sesekali menjadikan iman kita, keyakinan kita kepada Allah goyah. Maka jom tuan-puan sekalian, kita nak lihat, subhanallah, ya, dalam surah Ali Imran ayat 30 hingga 31. Inilah antara juga dalam ayat ini menyebutkan bagaimana untuk kita mendapatkan cinta Allah. Biarlah ketika saat diuji bagaimanapun, bergolaknya keadaan, bagaimanapun keadaan kita ketika ini, subhanallah, jangan pernah lepas, jangan pernah hilang daripada cinta kasih sayang Allah. Jangan pernah kita tinggalkan, hilangkan pergantungan ini. Maka subhanallah, jom kita lihat sama-sama dalam surah Ali Imran ayat 30 yang pertamanya. Kalau siapa tuan-puan yang ada mushaf bersama-sama, boleh rujuk juga dalam mushaf Al-Quran. Kita nak lihat inilah cara untuk kita mendapatkan cinta kasih sayang Allah dalam kehidupan kita, subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Dalam ayat yang pertama kita bacakan tadi, surah Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin. Ingatlah ketika hari yang kullu nafsin, setiap masing-masing ataupun setiap jiwa, setiap orang, ma'amilat, akan ataupun apa yang telah dilakukan, min khairin muhdara, berupa kebaikan yang didatangkan. Dalam arti kata, ingatlah ketika, yakni hari yang akan datang nanti, iaitu hari akhirat. Tiap-tiap seorang, kullu nafsin, setiap jiwa, setiap orang itu akan mendapati apa sahaja perkara kebaikan yang telah dikerjakan. Muhdara, akan hadir ataupun akan dihadapkan kepadanya. Subhanallah. Sebab itu kalau kita bincang tadi, Masya Allah, apa sahaja kebaikan, apa sahaja perkara-perkara yang kita tujuannya mencari redha Allah, mencari sayang Allah, mencari kasih Allah, mencari perkara-perkara yang Allah redha semata-mata, maka perkara-perkara tadi, subhanallah, perkara-perkara kebaikan tadi nanti di hari akhirat akan dihadirkan, akan didatangkan kepada kita. Nak disebutkan bahawa apa saja bentuk kebaikan,
hatta kecil-kecil perkara pun yang kita sangkut dan kita bergantung kepada Allah. Contoh, dalam keadaan kita diuji, kita mampu mengingatkan diri kita bahawa ujian ini adalah datang daripada Allah. Ujian ini adalah milik Allah. Ya Allah, bantu kami untuk kuat menerima ujian. Dalam keadaan tersebut, tuan-puan, kita meletakkan pergantungan kepada Allah. Kita menyerahkan urusan kita sepenuhnya kepada Allah. Kita meminta Allah membimbing jiwa kita, memimpin diri kita dalam memilih apa pun perkara. Yang akhirnya pilihan kita adalah kerana untuk mendapat redha Allah. Maka subhanallah, disebutkan, dihadirkan, didatangkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat. Dalam arti kata, kita dah lupa pun. Oh, ada ya kebaikan ni kita buat. Subhanallah. Kan sebab kita banyak buat, walaupun benda kecil pun, kita buat, aku buat ini kerana Allah. Dan bila kita buat kebaikan, kita dah lupa. Ya, sehingga kan mana mungkin kan, kalau kita kata yang semalam pun kita buat mungkin banyak kebaikan-kebaikan kita buat. Kalau kita kumpulkan mungkin satu persatu. Tapi kalau kita nak ingat balik, mana mungkin untuk kita ingat. Ya, ada masanya kita bantu orang mungkin, ada masanya kita kutip sampah, kita buang mungkin. Dan perkara-perkara itu kita nampak kecil, nampak mungkin bagi diri kita remeh. Tapi dalam ayat ini disebutkan, nanti akan Allah hadirkan, hadapkan kebaikan-kebaikan seluruh yang pernah kita buat tadi, semata-mata untuk dapat redha Allah, semata-mata bergantungnya pada Allah. Allah hadirkan walaupun dalam keadaan itu kita mungkin dah lupa pun akan kebaikan yang pernah kita buat tadi. Kan kadang-kadang kita lupa sebab kebaikan tu nampak kecil, nampak remeh, nampak tak penting. Tapi kita buat kerana Allah. Dan akhirnya kita lupa. Maka dalam ayat ini disebutkan akan didatangkan, akan dihadirkan, dan Allah akan ingatkan balik. Allah akan tunjukkan balik. Allah akan paparkan balik. Inilah kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat ketika kita hidup. Dan subhanallah, masya Allah, seronoknya kalau ketika itu apa saja kebaikan kecil-kecil perkara pun yang kita buat, kita meletakkan pergantungan kepada Allah. Kita meletakkan rasa sesungguhnya kita buat ini kerana Allah. Masya Allah, semua itu kita akan lihat nanti di hari akhirat. Akan dibalas satu persatu. Walaupun tadi kita kata kecil dan remeh, tetapi Allah hadirkan, Allah hadapkan kebaikan tadi dan akan dibalas. Subhanallah. Maka apa kita nak kata? Di dunia ini tempatnya berpenat, di dunia ini adalah tempatnya ujian, tetapi nanti di hari akhirat adalah tempat untuk kita merasai, menikmati, menerima balasan-balasan, balasan kebaikan ataupun kejahatan. Maka subhanallah, pada ayat yang seterusnya, wa ma amilat min su', dalam ayat ini disebutkan apa pula? Dan demikian pula pada kejahatan yang telah dikerjakan. Kalau tadi kita kata kebaikan, subhanallah, apa pula pada kejahatan, ini juga sama. Yang bila kita buat jahat, subhanallah, orang buat jahat mungkin dalam keadaan sengaja, tak sengaja, sempat untuk meminta maaf, tak sempat minta maaf, sempat bertaubat, tak sempat bertaubat, maka segala kejahatan yang telah kita buat ditunjukkan. Kan subhanallah, mana yang kalau kita dah minta ampun pada Allah, Allah tunjukkan juga. Sebab itu ada dalam dua keadaan. Nanti kita akan bincang bagaimana Allah ampunkan, Allah maafkan kesalahan yang pernah kita buat, dosa yang pernah kita buat, tetapi kesalahan tadi tetap tertulis dalam buku amal. Ataupun pula ada satu kesalahan yang mana bila kita buat satu kesalahan, satu dosa, dan kita minta sungguh-sungguh keampunan kepada Allah, Allah ampun dan Allah padam, dan tidak ada lagi tertulis dalam buku amal kita. Maka Masya Allah. Jadi ini yang kita sebut, kejahatan juga akan ditunjukkan, dihadirkan dan ditulis dengan secara detailnya untuk kita lihat semula apa yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Maka dalam ayat yang seterusnya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Masya Allah. Dalam ayat ini disebutkan, kita ini nanti manusia kalau boleh nak inginkan jarak yang jauh di antara amalan yang jahat tadi, ataupun disebutkan kita nak adanya satu jarak yang jauh. Subhanallah, digandingkan perkataan amadan ba'ida. Amadam ni kalau kita boleh faham, dia ni seolah-olah kita sebutkan lama, kan, lama sangat-sangat. Kalau kita sebut ba'ida ni maksudnya jauh, ba'id jauh, ba'ida yang jauh sangat. Jadi bila digabungkan kalimah amadan ba'ida, yang tersangat-sangat jauh.
Kalau boleh kita nak kata, kalaulah boleh untuk kita sebutkan bahawa kita ni nak inginkan bahawa di antara hari pembalasan nanti dengan ketika ini adalah hari yang ataupun waktu yang jauh, ya, waktu yang kita kata lama lagi lah nanti, ya, bukan waktu yang terdekat, dalam keadaan begitu, ya. Manusia ini mengharapkan bahawa hari-hari nanti yang mana diperlihatkan kejahatan itu nanti jauh lagi, lama lagi, lambat lagi, begitu, ya. Subhanallah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya, ya, beringat-ingat berkaitan kekuasaan dirinya. Maka dalam ayat ini, dalam kalimah ini adalah kalimah khusus untuk kita, bahawa ini adalah sebagai peringatan kepada kita, bahawa nak sebutnya, ya, Allah suruh kita beringat-ingat kepada kekuasaan Allah. Jangan tunggu nanti hari itu datang. Jangan tunggu bahawa hari yang nanti datang kebaikan, ditunjulkan semua kebaikan, yang mana hari didatangkan bahawa apa sahaja kejahatan, ditunjukkan semua bentuk kejahatan. Ya, maka Allah kata ingatlah pada kekuasaan Allah. Maka perkara itu akan berlaku dan pasti berlaku. Maka ketika ini beringatlah kita. Maka beringat itu dalam arti kata ingat dan muhasabah, dan kita ini dapat sama-sama fikir apa perkara nanti yang kita nak tengok banyaknya. Adakah kebaikan yang kita nak tengok banyaknya ataupun keburukan yang kita nak tengok banyaknya. Sebab itu fikirkan ketika ini. Maka dalam ayat ini wa yuhadzirukumullahu nafsah, ya, dalam arti kata memberikan peringatan kepada kita bahawa Allah ini maha kuasa, hari itu akan berlaku dan perkara itu akan berlaku. Apa yang perlu kita buat ketika ini? Dan wallahu raufum bil ibad, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha memberi keampunan kepada hamba-Nya. Maka dalam ayat ini, kalau kita sebut Allah itu maha belas kasih, Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya, maka pada awal tadi kita seolah-olah diberikan satu peringatan. Akan nanti masa kita akan diperlihatkan kebaikan, kita diperlihatkan keburukan. Mana satu agak-agaknya yang paling banyak, yang mana satu agak-agaknya yang paling menakutkan, mana satu agak-agaknya yang paling mengerikan bagi kita. Maka tadi kita dah bincang perkara-perkara yang menakutkan, perkara-perkara yang menggerunkan, walaupun sekecil-kecil perkara pun akan dipertontonkan. Maka dalam ayat yang seterusnya, wallahu raufum bil ibad, menunjukkan pula selepas Allah menunjukkan sifat kerasnya, selepas Allah menunjukkan sifat-sifat yang kita kata menggerunkan tadi ataupun menunjukkan keadaan yang menakutkan, maka Allah balas pula, Allah sebutkan pula dengan sifat yang belas kasihnya Allah kepada hamba-Nya. Allah menyebutkan pula tentang sifat lembutnya kepada hamba-Nya. Maka Allah memperkenalkan dirinya dengan kedua-dua sifat ini, supaya kita tahu Allah itu maha kuasa, Allah itu maha membalas, dan dalam masa yang sama Allah itu juga maha belas, maha kasih kepada hamba. Maka peluang untuk kita, ya, mencari apa sahaja cara, macam kita sebut tadi, apa cara untuk mendapat cinta Allah, apa cara untuk mendapat redha Allah. Maka kita lihat subhanallah dalam ayat yang seterusnya, ayat 31 ini lebih kepada berbentuk tabasyir, ya, khabar gembira, berita gembira pada kita. Kenapa? Kita lihat pada ayat 31 disebutkan bahawa kul in kuntum tuhibbunallah, maka katakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada kita ini khususnya, orang-orang ni ataupun manusia-manusia ini, jika kamu ni benar mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Lihat, nak dapat kasih Allah, nak dapat belas Allah, nak dapatkan kita kata rauf yang kita bincangkan tadi, maka dalam ayat sambungan ini diberitahu bagaimana caranya nak dapatkan belas kasihnya Allah ini. Maka diserunya ataupun disebutkan oleh bagi Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, jika mahu maka ikutilah aku, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Jadi dalam kalimah ini, subhanallah, sangat menarik sebab kita dapat melihat bahawa ada perkataan yang berbeza. Kalau kita biasa dengar perkataan ta'at, kan, ataupun ita'ah, ta'at ini maksudnya kalau perintah, suruhan, kena buat, wajib buat. Allah perintah wajib, wajib buat. Allah perintah
perkara itu adalah haram, dosa, wajib tinggal. Maka perintah taat adalah kena buat, kena ikut. Tapi berbeza dengan kalimah ittiba' yang kita lihat ini, fattabi'uni, ya, maka ikutlah aku, ataupun kalimah ittiba' ini adalah ikut. Kalau ita'ah ataupun taat tadi adalah ikut arahan, ya, taat. Tapi ittiba' ini adalah ikut rapat, ikut macam mana yang Nabi buat, ikut macam mana yang Nabi telah lakukan. Maka dalam ayat ini menyebutkan, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikut aku. Nabi kata apa? Ini caranya untuk dapat kasih Allah. Maka nak dapat kasih Allah, dan kita nak dapatkan rasa itu dalam jiwa kita, maka perkara yang perlu untuk kita buat adalah ikut apa yang Nabi lakukan, ikut apa yang Nabi perintahkan. Macam mana kisah tadi kita lihat pada awal pun, bagaimana kisah Hubaib bin Zaid ketika Nabi perintahkan, Nabi bagi tahu kepada dia supaya Nabi nak suruh dia menjadi utusan Nabi. Maka tanpa banyak soal, ikut, dengar, patuh. Subhanallah. Maka ikut setiap apa yang Nabi lakukan, ittiba'. Maka subhanallah, dalam keadaan sambungan, kita lihat pada ayat ini, yuhibbukumullah, nescaya Allah mengasihi kamu. Tengok, nak dapat cinta Allah, nak dapat kasih Allah, nak dapat belas Allah, adalah caranya mengikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi laksanakan. Daripada sudut subhanallah, mentauhidkan Allah, daripada sudut bab akidahnya, daripada sudut bab ibadahnya, daripada sudut bab akhlaknya. Masya Allah, ikut apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Maka Nabi kata, ataupun dalam ayat ini disebutkan, yuhibbukumullah, kita akan mendapat kasih Allah. Maka subhanallah, ini kita nak sebut ni, Masya Allah. Dalam hal-hal urusan kan kita kata, kita nak dapatkan kasih cinta orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, kita akan melaksanakan dengan sehabis daya dan usaha. Maka ini kita nak dapatkan cinta dan kasih Allah, maka kita kena buat usaha kita semampunya, insya-Allah. Dan pada sambungan, bukan sahaja bila kita ikut apa yang Nabi lakukan, bila kita ikut apa yang Nabi laksanakan dan kita amalkan, bukan saja mendapat kasih Allah, tetapi pada sambungan ayat ini, subhanallah, Allah juga akan memberikan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Nah, kan pada ayat awal tadi kita bincang pada mana satu hari, iaitu hari pembalasan, hari akhirat, yang Allah akan pertontonkan semua jenis amal kita, kebaikan apa pula keburukan. Maka dalam ayat sambungan ini disebutkan cara untuk kita minta ampun kepada Allah, cara untuk kita dapat keampunan daripada keampunan dosa-dosa kita daripada Allah. Maka apa antara cara yang tadi? Adalah dengan ikut rapat, ikut apa yang Nabi buat, kita amal. Maka subhanallah, dengan itu kita dapat dua perkara, dapat kasihnya Allah, dapat keampunan daripada Allah. Subhanallah. Dan pada sambungan ayat, wallahu ghafurur rahim, ditutup ayat ini dengan menyebutkan sekali lagi tentang sifat-sifat Allah yang maha mulia, yang maha kuasa. Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penyayang. Diingatkan balik kepada kita bahawa subhanallah, Allah itu maha pengampun. Sebanyak mana pun kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, kan disebutkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah boleh ampunkan dosa-dosa kamu. Masya-Allah. Moga-moga nanti bila ditayangkan, ditontonkan apa keburukan, amalan, kejahatan, maka subhanallah, walaupun tercatat, walaupun ada ditulis, tetapi Allah dah ampunkan siap-siap. Moga-moga insya-Allah. Ya, dengan asbab yang kita sebutkan tadi, caranya adalah dengan kita ikut apa yang Nabi tinggalkan dan Nabi ajarkan. Subhanallah. Dan kalau kita lihat apa yang Nabi tinggalkan pada kita ini sangat banyak, tuan-puan. Subhanallah, sangat banyak. Ya, daripada sudut kita kata bab akidahnya, daripada sudut bab ibadahnya, daripada sudut bab akhlaknya, maka kita ikut kesemuanya. Subhanallah. InsyaAllah, moga-moga Allah beri kekuatan untuk kita, kekuatan untuk kita beramal, kekuatan untuk kita terus melakukan perkara-perkara yang Allah suka dan Allah redha. Sebab itu dalam apa-apa kita nak buat, kita nak buat pilihan yang besar dalam kehidupan kita, kita tanya balik pada diri kita, adakah pilihan ini pilihan yang kita suka semata-mata, ataupun pilihan yang Allah redha? Adakah pilihan ini pilihan yang Nabi juga akan suka? Maka subhanallah, dalam kehidupan manusia, sebab itulah manusia, kita ini orang yang mukmin muslim, kita ini mukhallaf,
kita ini bukanlah kita kata bebas untuk memilih sesukanya. Sebab dalam setiap pilihan kita itu, kita mencari setiap pilihan, setiap keputusan, akhirnya adalah keputusan yang Allah redha. Bukan hanya manusia yang redha semata-mata, tetapi mendapat redha Allah. Sebab itu subhanallah ya, para penonton, tuan-puan sekalian, kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 30 hingga 31 ini juga mengajarkan kita sangat banyak perkaranya. Maka moga-moga dengan perkara ini kita dapat terus ya, Masya Allah, aplikasikan dalam kehidupan kita bagaimana untuk mendapat kasih belas daripada Allah, InsyaAllah. Dan untuk penutup slot kita pada pagi ini, saya nak tinggalkan satu doa. Doa ini juga untuk agar kita mendapat cinta Allah. Subhanallah, luar biasa juga doa ini. Bagaimana kita minta pada Allah, bagaimana kita mohon pada Allah supaya kita mendapat cinta kasih Allah dan juga orang-orang yang mencintai Allah. Dalam doa ini, tuan-puan sekalian, daripada hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi jom sama-sama kita tutupkan slot kita pada pagi ini dengan satu doa yang ringkas ini, insya-Allah. Moga-moga tuan-puan kita terus berada dalam track yang mana setiap jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang Allah redha, insya-Allah. Baik, doanya adalah bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni. Ini saya, kalau ramai inna. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon agar dapat mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Amin ya Rabb. Dalam doa ini kita minta 3 perkara. Kita minta yang pertama, dapat cinta Allah. Kita meraih ataupun mengharap kepada cinta Allah. Inni as'aluka hubbaka, mengharapkan, memohon cinta daripada Allah. Kemudian yang kedua, wa hubba man yuhibbuka, kita nak cintanya daripada orang-orang saleh, orang-orang yang juga turut sama mencintai Allah, rakan-rakan yang saleh, keluarga yang saleh. Ini kedua. Dan yang ketiga adalah apa sahaja amalan, wa hubba amalin, dan mencintai, tumbuhkan rasa cinta, rasa seronok, rasa nikmat dengan amalin, amal yang yuqarribu, boleh mendekatkan kita kepada cinta Allah. Jadi subhanallah, 3 perkara ini nak dapat cinta Allah, nak dapat cinta orang-orang saleh yang mencintai Allah, dan nak dapat rasa seronok cinta dengan amalan yang Allah redha, dan akhirnya mendekatkan kita kepada cinta Allah. InsyaAllah ini antara doa yang ringkas, moga-moga dapat kita amalkan InsyaAllah setiap hari. Dan moga-moga terus kita rasa seronok untuk mengejar dan meraih cinta daripada Allah. Cinta Allah itu cinta yang satu. Cinta manusia itu sangat memenatkan, kan? Sebab itu ada orang yang bila dia nak dapat redha manusia, dia nak cari pandangan manusia, nak dapat kasih perhatian manusia, dia sangat penat. Sebab kita nak puaskan hati semua manusia, tuan-puan, kalaulah manusia depan kita ada 100 orang, tak semua 100 orang adalah suka benda yang sama. Orang ni sampai orang ke 100, kita takkan jumpa benda yang sama. Kita penat akhirnya kerana kita menukar-nukar apa perkara orang ini suka, orang itu suka pula lain. Kita tukar pula benda lain. Kita penat. Tetapi bila kita cari kepada cinta Allah, Allah itu yang satu. Allah suka perkara itu, kita menuju kepada yang itu. Maka insya-Allah bila kita cari cinta Allah, maka orang-orang yang juga saleh, yang mencintai Allah, juga akan mendekat dengan kita, rakan-rakan yang saleh dan salihah, insya-Allah. Amin. Jadi insya-Allah tuan-puan, saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kepada Kak Ani, Tuan Rizal Ramlan, Kak Nuriza Ibrahim, subhanallah, ya, Puan Zabida, Puan Hasna, Puan Mariam, subhanallah, ramai lagi insya-Allah. Moga-moga kita jumpa lagi. Moga-moga Allah beri kekuatan untuk kita beramal insya-Allah, dan terus kita amal dengan doa tadi insya-Allah juga. Jadi terima kasih, maaf salah silap untuk perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah moga-moga ada kebaikan dan manfaat yang kita dapat bersama. Jadi saya tinggalkan dulu tuan-puan. InsyaAllah jumpa lagi pada lain siri insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah.